Bertemu kembali dan umat Islam di seluruh dunia bakal meraihkan kedatangan Syawal beberapa hari saja lagi dan bersempena hari yang mulia itu, Astro Awani membawakan Galeri Aidilfitri Business Awani. Projek amal yang memfokuskan kanak-kanak cerebral palsy atau CP ini mendapat sokongan penuh dari Persatuan Sokongan Ibu Bapa CP iaitu Malaysian Advocates for Cerebral Palsy atau MyCP. Dan bersama kita di studio adalah Presiden MyCP iaitu Dr. Sazlina Kamarazaman. Selamat datang ke studio Awani. Berbicara mengenai CP, mungkin ramai yang tidak mengetahui sebenarnya cerebral palsy itu. Doktor ingin jelaskan dengan lebih lanjut apa sebenarnya CP. Okey, terima kasih Astro Awani kerana menjemput saya di sini. Saya nak jelaskan sedikitlah apa itu maksud cerebral palsy. Okay, cerebral palsy adalah satu kondisi yang melibatkan masalah dari segi pergerakan, postur dan juga keseimbangan. Jadi masalah kondisi ini berlaku pada kanak-kanak. Okay, disebabkan punca utamanya adalah kerana masalah semasa mengandung, ibu mengandung, semasa kelahiran dan juga selepas kelahiran. Jadi apabila kanak-kanak ini mempunyai masalah cerebral palsy, ya, mereka tidak dapat berjalan dan menjalankan aktiviti-aktiviti harian yang selalunya kita dapat lakukan. Jadi itu adalah cerebral palsy. Dan untuk pengetahuan doktor dan juga penonton di rumah, Galeri Aidilfitri Business Awani sebenarnya terbahagi pada dua cabaran iaitu kenali CP dan juga sayangi CP. Jadi dalam cabaran kenali CP itu kita memerlukan ataupun kita bakal mempamerkan tiga orang artis popular tanah air seperti Ajali, Izu Islam dan juga Muhammad Sepah untuk menggalas peranan sebagai ibu bapa cerebral palsy. Jadi itu antara tugasan yang diperlukan untuk mereka lakukan. Bagaimana pula pandangan doktor sendiri mengenai tugasan, tanggungjawab ataupun bebanan yang sebenarnya ditanggung oleh ibu bapa CP? Okey, bebanan yang ditanggung oleh ibu bapa sangat besarlah, sangat-sangat berat dan ia bermula lagi dari semasa kanak-kanak itu dilahirkan. Jadi satunya apabila ibu bapa mendapat tahu bahawa anak mereka tidak bukan anak yang normal atau anak yang tipikal, dan dari situ dah ada macam bebanan dari segi psikologi, okay? Tekanan psikologi yang tinggi, dan dari situ lagi kita kena bimbing mereka dan memberikan maklumat yang mereka perlukan supaya mereka dapat membesarkan anak itu dengan sempurna lah. Dan selain daripada bebanan psikologi, mereka juga mempunyai banyak bebanan dari segi fizikal dan juga kewangan. Kerana anak CP memerlukan bantuan bukan sahaja dari segi kasih sayang, okay, some basic needs seperti makan minum. Mereka juga memerlukan latihan fizikal yang membolehkan mereka dapat berfungsi seperti kanak-kanak biasa. Kanak-kanak tipikal lah. Tipikal maksudnya tidak ada kecacatan dan sebagainya. Jadi dari situ ibu bapa perlukan sokongan yang sangat banyak dan ia bermula dari masa kanak-kanak itu dilahirkan dan juga dan ibu bapa perlu guidance, okay? Perlu dibimbing apa yang mereka perlu lakukan kepada anak tersebut dari masa dilahirkan sehingga mereka membesar. Dan saya sendiri terlibat dalam penerbitan untuk Galeri Bisnes Aidilfitri ini, bercerita ataupun mengikuti perkembangan ataupun salah satu terapi yang disediakan, antaranya hidroterapi. Saya pasti melibatkan satu kos yang agak tinggi dalam melatih dan membentuk struktur fizikal mereka supaya kembali seperti normal. Jadi agaknya bebanan kewangan itu menjadi salah satu faktor dalam memberi tekanan kepada ibu bapa. Memang betul. In fact, Malaysian Advocate for Cerebral Palsy, kami bekerjasama dengan UKM menjalankan satu kajian di kalangan ahli MyCP sendiri, dan kami dapati bahawa untuk tahun 2013 bebanan kewangan itu sendiri menjangkau sehingga 29,000. Sebulan, setahun? Setahun. Dan bebanan yang paling tinggi adalah bebanan perubatan. Ubat-ubatan yang diperlukan dan juga peralatan sokongan untuk membolehkan kanak-kanak ini berfungsi dengan sebaiknya lah. It is very difficult to say that they can become normal because these kids they have this kecederaan pada otak yang mungkin mereka tidak dapat menjadi normal seperti biasa, tetapi kita cuba memberi pemulihan supaya mereka dapat mengoptimumkan kemahiran yang sedia ada dan dapat menggunakan kemahiran itu untuk berdikari. Jadi antara peralatan yang mereka perlukan adalah seperti kerusi
kursi khas, wheelchair, kursi roda yang telah diubah suai mengikut badan mereka, dan juga bantuan untuk mereka berdiri. Ini kos-kos ini memang banyak, dan memandangkan kanak-kanak juga semakin lama semakin membesar, peralatan ini perlu diubah from time to time. Mereka perlu membelinya dan memberikan sokongan yang sebaiklah. Jadi perlu melibatkan peruntukan kewangan yang agak besar dalam menjaga keperluan dan memenuhi keperluan kanak-kanak CP. Dan baru-baru ini sebenarnya negara digemparkan dengan penemuan adik Firdausullah, seorang CP yang ditinggalkan dalam keadaan yang menyayat hati. Agaknya mungkin ada sesuatu yang ingin doktor sampaikan. Saya difahamkan doktor sempat mengunjungi adik Firdaus di hospital di Negeri Sembilan. Mungkin boleh doktor ceritakan dengan kami keadaannya ketika itu. Actually kami pergi ke hospital tapi tak dapat berjumpa berdepan lah, dan kami sempat berbincang dengan ahli hospital dan sebagainya, dan semasa itu mereka punya fokus adalah kepada kesihatan beliau. Tapi kami sempat menanyalah adakah fizioterapi diberikan, adakah ada kunjungan dari pihak pemulihan, dan mereka kata memang mereka ada berikanlah keperkhidmatan tersebut. Tapi apa yang perlu juga diberikan kepada adik Firdaus adalah kasih sayang. Kasih sayang, dan juga kasih sayang itu bukan sahaja dari orang masyarakat, tapi dari ibu bapa atau penjaga pada adik Firdaus. So itu adalah penting bagi dia, sebab seperti kanak-kanak lain, kasih sayang ibu bapa itulah yang penting. Dan sebab itu Malaysian Advocate for Cerebral Palsy, our main focus, kita punya fokus utama adalah untuk empower, untuk memperkasakan ibu bapa bagaimana untuk membesarkan anak-anak ini. Bukan saja memberi kasih sayang, juga dari segi apakah pemulihan yang perlu dilakukan, pendidikan dan juga alat-alat sokongan. Itu adalah our main fokus lah, Malaysia Advocate for Cerebral Palsy. Jadi kami berharap sekiranya masyarakat dapat ada berjumpa dengan kanak-kanak seperti ini, mungkin dapat hubungi kami dan kami akan cuba bantu sebaik mungkinlah, memberi bimbingan dan sebagainya. Jika awal tadi anda dapat saksikan Muhammad Sepah bersama dengan adik Otia ataupun Dalili Sofia berkunjung ke Kraftangan Kuala Lumpur bagi belajar mencanting batik, dan ketika ini ataupun sebentar tadi saya bersama dengan adik Izzah Jana ke Pusat Membeli Belah Aeon EU2 di Keramat. Dan mungkin kita akan saksikan selepas ini antara sedutan Galeri Aidilfitri Bisnes Sawani yang melibatkan Izu Islam dengan cabaran yang ditanggungnya. Silakan. Yeay! Haris berjaya. Dapat 3 markah. Give me 5. Yeay! Kalau kiranya ni kali pertama Izu menjaga adik CP macam ni lah kan. Tapi walaupun kali pertama, nampak macam senang kan, tapi sebenarnya susah. Tapi susah tu sebenarnya tak menjadi halangan kepada kita untuk menjaga adik ini. Cuma kita, macam saya cakap tadi, kita perlukan masa. Kita bagi kasih sayang, bagi rasa dekat dia supaya dia kuat untuk menjalani hari-hari dia sepanjang hari kan. Betul tak? Betul tak Haris? Cakap betul. Itu antara sedikit sedutan bersama dengan Izu Islam dan adik Abdullah Haris, salah seorang CP, dan ia bakal disiarkan menerusi Galeri Aidilfitri Bisnes Sawani yang bakal bersiaran pada 1 dan 2 Syawal ini. Bersambung kembali dengan di studio bersama kita ialah Dr. Sazlina Kamarul Zaman, iaitu Presiden MyCP, orang kuat dalam tubuhan ini. Melihat kepada penemuan adik Firdaus tadi, dan orang kata pelbagai isu dibangkitkan, pelbagai perkara telah diketengahkan. Antaranya, adakah ia satu kelonggaran sistem di Malaysia ini untuk menyampaikan bantuan, ataupun adakah kita tidak mempunyai sebenarnya sistem sokongan yang menyeluruh dalam membantu, menjaga dan mengemaskini ataupun memperbaiki kumpulan sokongan bagi terutamanya anak-anak CP ini? That is quite a tough question. Well, dari segi perkhidmatan di Malaysia, saya rasa perkhidmatan untuk kanak-kanak CP haruslah menyeluruh. Bukan saja boleh mengharapkan ibu bapa sahaja yang beri perkhidmatan atau memberi jagaan tersebut. Ia harus bermula dari masa kanak-kanak itu didiagnose, mempunyai cerebral palsy. Kemudian juga that means Kementerian Kesihatan,
Kemudian kanak-kanak itu perlu juga didaftarkan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, di bawah JKM, dan juga perlu juga memikirkan tentang masa depan ke sekolah dan sebagainya. Jadi sokongan itu bukan saja berfokus pada ibu bapa, sokongan itu kita tengok secara menyeluruh dan bermula dari setiap kementerian yang terlibat dalam perkhidmatan untuk kanak-kanak ini haruslah bersatu dan bekerja secara multidisiplin atau transdisiplin, dan mereka haruslah sentiasa menghubungi each other, berbincang dan bagaimana untuk memberi perkhidmatan yang terbaik. Kerana saya melihatkan di Malaysia masalah antara kementerian tu, kita tidak ada hubungan yang boleh dikatakan fluid atau secara menyuruh. Jadi setiap kementerian itu memberi perkhidmatan yang berbeza dan tidak ada linkage, tak ada networking. Jadi kalaulah kita betul-betul ingin memberikan perkhidmatan yang sebaiknya untuk kanak-kanak cerebral palsy, setiap jabatan itu haruslah melihat apakah peranan mereka, dan mereka haruslah bekerjasama supaya mereka tahu bagaimana untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk kanak-kanak ini. Contohnya dari mula kanak-kanak itu didiagnos mempunyai cerebral palsy, dari situ lagi pihak hospital harus menghubungi pihak JKM mengatakan kita ada anak yang mempunyai cerebral palsy, dan JKM harus cepat dan juga menghubungi ibu bapa dan memberi sokongan yang terbaik untuk mereka semasa di dalam komuniti. Jadi itu yang saya rasa saya ingin tegaskan di sini, bahawa pihak yang bertanggungjawab haruslah step up to their game and to their responsibility and give the best service lah. Dr. Sazlina, mungkin dalam 30 saat kita sering dengar autism, sindrom Down syndrome dan banyak lagi. Tapi kenapa agaknya kita tidak didedahkan dengan CP? Saya tidak pasti kenapa. Mungkin saya rasa ibu bapa tidak tahu. Saya dari apa yang kami alami di Malaysia Advocate for Cerebral Palsy, ibu bapa sendiri tidak tahu ke mana yang harus mereka tujui untuk mendapatkan bantuan. Saya rasa itu yang banyak ibu bapa tekankan. Terlepas bahawa sikit di situ ya. Dari segi itu. Okey, terima kasih Dr. Sazlina Kamarul Zaman kerana sudi bersama dengan Bisnes Sawani dan sudi menjayakan Galeri Aidilfitri Bisnes Sawani, antara satu usaha ataupun projek CSR, projek amal bersama dengan rakan-rakan corporate Bisnes Sawani seperti Felda Disaji, Aeon dan juga Karya Neka. Projek ini bakal disiarkan di saluran ataupun di slot-slot Bisnes Sawani pada 1 dan 2 Syawal ini. Terima kasih sekali lagi Puan Dr. Sazlina kerana bersama kami, dan banyak itu saja daripada kami di Bisnes Sawani.